Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli kuasa, para jemaah muslimin dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami berada pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung yang seterusnya, hadis yang ke-52 insya-Allah. Pada malam ni kita tengok hadis yang ke-52 yang akan membicarakan satu tajuk menyatakan kelebihan fadli silaturrahim. Pada bab menyatakan kelebihan melakukan ataupun berhubung dengan silaturrahim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ata rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asilluhum wa yaqta'una wa uhsinu ilaihim wa yusayyi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlamu anhum. Qala la in kana kama taqulu ka'annama tusaffihumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumtu ala zalik atau kama qala Nabi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau telah berkata, seorang lelaki telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun bermaksud lelaki di sini ialah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman tu dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lelaki datang jumpa Nabi, apa dia sebut para hadirin sekalian, ya Rasulullah, inna li qarabatan asilluhum wa yaqta'una. Kata lelaki tersebut, wahai Nabi, sesungguhnya bagiku kau kerabat. Aku ni ada kau kerabat ataupun ada keluarga. Kata lelaki tersebut, asilluhum wa yaqta'una. Aku cuba menghubungkan mereka, tetapi di kalangan mereka ni wayak ta'una, mereka ni ambil jalan untuk memutuskan. Maknanya lelaki ni datang jumpa Nabi, dia kata, aku ya Rasulullah ni ada keluarga, tapi aku cuba menghubungkan kekeluargaan dengan silaturahim ni. Tapi ada di sebilangan di kalangan keluarga kerabat aku ni wayak ta'una, dia ambil keputusan tak nak. Maknanya nak putus juga. Telefon tak angkat, jemput tak datang, bertanya khabar tak balas WhatsApp, gitu. Kalau zaman dulu kita pergi ketuk pintu rumah, tak buka pintu rumah. Hari ni kalau dia hantar WhatsApp, dia blue tick je, dia tak balas.
Zaman moden ziarah lain dah. Kita minta, aku nak pergi berjalan makan tengah hari di rumah ni hari Sabtu ni, boleh tak? Boleh. Boleh pun tak jawab, ya pun tak jawab. Kata kau tidak pun tidak, ya pun tidak. Payah juga begini adik-beradik ni. Dah. Hak jenis ada sifat wa yaqta'una, kata lelaki tersebut pada Nabi, dia nak memutuskan hubungan. Sedangkan aku ni cuba nak menyampur, tapi dia nak memutuskan. Ni jadi perangai di zaman dulu para hadirin sekalian. Perangai orang yang tak nak menghubungkan silaturahim. Maka apabila Nabi mendengar lelaki tersebut, dia kata sedemikian, aku berlaku baik pada mereka dalam keadaan wa ahsinuhum ilaihim wa yasiyuna ilayya. Kata lelaki itu pada Nabi, wahai Rasulullah, bukan sekadar aku tanya khabar dia, aku pernah pergi ke rumah nak hubungkan balik. Dah. Aku pernah pergi ziarah dia, aku cuba nak mengadakan hubungan baik dengan dia. Tapi malangnya kata dia wa yusayyi'una ilayya, dia layan aku seburuk-buruk layanan. Ibarat kata pergi di rumah nak tanya khabar tentang kesihatan, nak tanya khabar tentang hubungan, dia halau balik. Gitu. Pergi dengan cara molek bagi salam, dah ketuk pintu bagi salam, tanya khabar. Tiba-tiba dia kata perkataan seburuk-buruk dan menghalau kita daripada mendatangi rumah. Sedih ke tuan boleh perangai macam ni tak? Kita nak tanya khabar tapi dia menghalau kita daripada rumah. Kita baru nak telefon, terus dia blok nombor kita. Jenuh ke tuan? Hari inilah zaman hari ni. Berkesesuaian di zaman hari ni, macam-macam cara orang nak menghalau seorang tu daripada menghubungkan silaturahim. Kemudian Nabi dia beritahu pada Nabi wa yusayyi'una ilayya, dia ni mengambil keputusan untuk tidak berlaku baik. Bukan dia melayan aku buruk, kata lelaki tersebut pada Nabi SAW. Baik. Wa yajhaluna alayya wa ahlamu anhum. Dah. Padahalnya dia ni, aku ni ya Rasulullah, bukan sekadar aku nak buat baik, tapi dia ni buat satu sifat hak kita kata wa yajhaluna alayya wa ahlamuhum anhum ni. Bahasa kita kata gini begini. Ada setengah orang ni dia sikap dia, orang panggil buat acuh tak acuh, tak sungguh. Begitulah. Kita bersungguh serius tapi dia buat main-main. Orang panggil apa dia? Buat macam tak ada masalah apa. Sedangkan kita ni benar-benar serius, benar-benar bertanya khabar pada dia, tapi dia buat lebih kurang begitu. Wa yajhaluna alayya wa ahlamu anhum ni maknanya dia buat lebih kurang, acuh tak acuh. Tidak ada sifat perhati. Dia tuan-tuan, kalau kita nak bercakap dengan orang, dalam adab kita dalam Islam, Nabi ajar apabila orang bercakap kita dengar dan melihat apa yang dia cakap. Semolek-molek tengok apa yang dia cakap. Dia cakap tu kita tengok dah, kita dengar tu lebih baik berbanding daripada dia cakap kita duduk tengok benda lain. Dah, pengusi contoh, kalau kita bercakap jemaah duduk tengok, dah duduk tengok bumbu bila lah nak tukar biar tinggi sikit contoh. Kita duduk cakap jemaah tak tengok, apa perasaan kita? Confirm tuan-tuan, kita tidak suka. Hak tu kalau kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair ni anak muda yang Nabi hantar ke Madinah waktu nak hijrah. Mus'ab ni anak muda, kalau dia tengok Nabi bercakap, dia perhati dah. Maknanya dia tengok. Sahabat lain kata, ya Mus'ab, pasal apa kamu tengok Nabi sedemikian? Aku gembira dan suka tengok wajah Nabi sedang bercakap. Maknanya Nabi bercakap tu sahabat suka tengok. Macam kita dengan mak ayah kita bercakap kita tengok, betul tak? Ada tak apabila kita tengok orang kata jangan tengoklah macam tu, ada tak? Tak ada tuan-tuan. Apabila tengok
orang lebih suka dan lebih gembira. Sebab apa dia tuan-tuan? Secara manusia ni, dia secara sifat naluri dia, apabila dia bercakap orang perhati, itu maknanya orang benar-benar hargai percakapan. Berbanding dengan orang bercakap kita tak tengok pada dia, itu namanya tak hargai percakapan. Seolah-olah dia ni tidak menerima kita dengan seadanya. Sama juga anak kecil, anak. Kadang-kadang tok ni tuan-tuan, dia dengar cucu dia bercakap, dia dengar, dia tengok dah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita ada kasih dan sayang pada anak tadi, cucu tu dah. Kalau tuan-tuan tahu tuan-tuan ni sifat kasih dan sayang ada tak ada, apabila tuan-tuan dengar orang tu bercakap, tuan-tuan rasa nak tengok dan nak dengar dia bercakap. Hak tu makna kita kasih dan sayang pada dia, macam dengan cucu kita tadi. Walau cucu kita tuan-tuan bukan macam kawan kita, cucu. Allah dapat 70, cucu 7 tahun. Allah tuan-tuan bercakap dengan dia, tengok. Tuan-tuan tanya dia, tuan-tuan cakap dengan dia, tuan-tuan tengok muka dia. Walau kalau kita tengok, tak tengok pun tak apa, tapi cara kita nak mengajar dia, adab dengan dia. Maka dengan sebab kita tengok dia, apa dia berlaku tu? Dia seronok main, dia lagi seronok buat apa yang kita tengok tadi. Apa maksudnya? Sifat manusia tu yang Allah Ta'ala bagi, apabila sedar seseorang itu berbicara, kata Nabi, kamu tengok apa dan kamu dengar apa yang dia bicara. Tengok dia, tengok dah. Orang tua kita dulu kata, kalau kita nak kenal orang tu ni pengamal sihir tak sihir, pengamal dia ni sepakat dengan jin ataupun iblis, tengok kalau dia bercakap tak nak tengok mata orang. Wallahualam, betul tak tahulah, katanya dia lah. Kalau kamu nak tahu orang tu sihir tak sihir, masa dia mari berurus niaga, dia bercakap dengan kita, dia tak tengok mata kita. Itu tandanya orang nak amal sihir dan nak pukau orang tu. Mari jual orang, bagi salam, tapi rekomen barang tu tak tengok muka kepada orang yang dia nak jual. Dia duduk melalut, duduk bercakap dah, dia tak tengok. Tu salah satu orang nak kena pukau, kata dia lah, wallahualam. Tapi ilmu orang kena pukau, dia kata kebanyakan macam tu. Dia tak tengok mata dia tu, tak tengok mata orang yang sedang berbicara dan berjual beli dengan dia. Hak tu akad dua jali dalam hukum fiqh. Dia boleh berlaku bila mana pembeli dengan penjual, dia kena akad dah, tengok dah. Macam kita akad jual beli lembu dah. Kata tuan pengusi, saya jual lah lembu dengan 800, satu bahagian dah terbeli. Akad dah. Akad tengok mata pembeli dengan penjual wakil kepada kita untuk beli beli bahagian lembu. Tengok tuan, tu dia panggil proses akad berlaku. Kau ada akad jual beli, mata dia tengok, tak ada. Bermaksud itu cara adab diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata daripada mata turun ke hati, bermaksud turunnya rasa kasih dan sayang. Baik. Bagaimana lelaki tersebut kata pada Nabi, dia ni buat acuh tak acuh ke atasku, padahal kata lelaki tersebut wa ahlamu anhu. Aku ni ya Rasulullah bermurah hati sangat dengan dia. Aku tak ada rasa dendam. Bahkan aku ni rasa ahlamu anhum ni, aku rasa kasih dengan kerabat aku ni. Tak pernah rasa cemburu, walaupun dia pernah menyakiti hati aku ni. Kata lelaki tersebut, aku tak pernah cemburu dengan dia ya Rasulullah. Walaupun pernah dia maki dan hamun aku tak pernah rasa cemburu. Memang hari-hari dia marah kita, tapi tahun raya pergi ziarah. Tapi ada orang tahun raya pergi ziarah, dia lari daripada orang nak pergi ziarah. Hak tu masalah juga. Jadi aku datang ya Rasulullah wa ahlamu anhu. Aku ni benar-benar rasa hati terbuka, lapang dada. Dah. Hak tu kadang-kadang lapang dada ni tuan-tuan salah satu anugerah nikmat Allah. Allahumma syrah sadri, ya Allah, berikanlah, lapangkan dada-dada kami ya Allah. Apa maksud dia? Dada yang lapar bermaksud dada yang boleh menerima apa-apa benda hak mana berlaku pada dia, dan dia reda apa ketentuan Allah. Berlapang dada kita sebut hari ni. Berlapang dada bermaksud hatinya terbuka. Bagaimana kata dia, aku ni berlapang dada ya Rasul, serius aku tak pernah dendam dengan orang ni. Dendam jangan tata sifat hak mana di beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah, seseorang itu mencium bawah syurga, menikmati keindahan syurga,
Salah satunya orang yang ada hasad dalam diri dia, ada penyakit dendam melampau. Kesumat dendam, jangan. Tak bau syurga ni 40 tahun boleh bau dia, tak jarak perjalanan. Nak katanya bau syurga ni lebih wangi daripada kasturi. Orang duk jual kasturi tu kan. Syurga lebih wangi lagi tuan-tuan. Lebih wangi daripada bau-bau dunia. Tak hampir perjalanan begitu jauh boleh bau. Tapi ada orang yang diharamkan bau syurga. Kemudian kata Nabi, orang yang jenis macam mana? Orang yang mana ada sifat dalam diri dia jenis orang panggil dendam. Jangan. Ni wali'iyazzubillah. Dendam ni tuan-tuan sifat, dia panggil mazmumah, sifat iblis. Iblis dendam tuan-tuan. Dia dendam. Dia dendam dengan manusia, dia goda manusia sampai habis. Qala Nabi, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La in kana kama taqulu ka'annama tusaffihimul malla. Kata Nabi SAW, kalau sememang sedemikian halnya, sebagaimana yang kamu katakan tadi wahai lelaki, kata Nabi, seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api dan sentiasalah bersertamu pertolongan daripada Allah ke atas mereka selama engkau terus berbuat demikian. Kata Nabi SAW kepada lelaki, seolah-olah kamu buat pada dia, tapi dia balas kamu seumpama dengan keburukan. Orang bagi benda baik, kamu bagi benda baik, dia balas kamu dengan buruk. Seumpama kata Nabi, ka'annama tusaffihumul malla, seumpama dia membalas ke atas kamu dengan bara api, yakni keburukan. Cakap baik, dia balas buruk. Kita beradab dengan dia, tapi dia kurang adab dengan kita. Itu biasa, kata Nabi SAW. Tapi pesan Nabi, wala yazalu ma'aka minallahi zahirin alaihim ma dumtu ala zalik. Kata Nabi SAW, sentiasalah berserta kamu pertolongan Allah. Ini hebat ni tuan-tuan, Nabi pesan pada lelaki tersebut. Kamu jangan bimbang. Walaupun kau kerabat kamu layan kamu macam demikian, tapi Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Kita tahu tuan-tuan, di antara Allah ni dia suka bersama orang yang kena zalim, orang dianyanyai, orang yang dikhianati dan difitnah. Orang yang dikhianati ni termasuk orang yang mana membalas dengan bara api sedangkan diberi penawar bagi dia, kata Nabi. Tapi kalau kamu sabar wahai pemuda, maka Allah ni bersama dengan pertolongan ke atas kamu. Itu kita kata apa dia tuan-tuan? Biarlah orang nak marah, asal kita jangan marah. Yang penting hubungan silaturahim tu jangan kita putuskan walaupun mereka tak boleh terima. Kemudian kata Nabi SAW, selagi mana engkau terus berbuat demikian, bermaksud selagi menghubungkan silaturahim. Baik. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah, apabila dia menterjemah wa ulul arhama minkum, dan menghubungkan silaturahim di kalangan kamu, apa maksud dia? Pertama, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebut, kadang-kadang menghubungkan silaturahim ni, kata Imam Ibn Hajar, kamu akan bertemu dengan satu masalah yang besar dalam hidup kamu. Pertama, kamu akan ditolak dengan sebab kamu nak menghubungkan. Itu biasa berlaku. Sama juga Nabi SAW, apabila dia datang di bumi, apabila datang Nabi di Taif nak hubung silaturahim, Nabi dihalang. Selain daripada nak menyebarkan dakwah, Nabi mencari adik-adik angkat dia, adik-adik susuan kan. Nabi bertemu dengan siapa tuan-tuan? Dengan ibu susuan. Pasal bumi Taif ni tuan-tuan, bumi Taif ni antara bumi yang mana ramai ibu-ibu menyusu anak pada zaman tu. Tu bumi Taif ni berkat tuan-tuan. Tu kalau kita tengok ada orang hari ni, dia pergi ke Taif tapi tak ambil ibrah di bumi Taif. Kalau pergi di Taif tu tak ada rezeki, jalan jauh sikit. Kita akan jumpa dengan satu tempat perjalanan Nabi SAW sebelum Nabi bertemu dengan keturunan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Nama dia Ahdas. Ahdas tu duduk lebih jauh berbanding daripada bumi, berada di tempat Nabi SAW, tempat ibu susuan Nabi.
Di Taif tuan Nabi berjalan agak jauh, puluhan ribu, puluhan batu, sebelum Nabi berjumpa dengan seorang pekebun yang menjaga kebun milik musyrikin pada zaman itu. Penjaga kebun ni lelaki daripada keturunan ataupun perkampungan yang berada di perkampungan Nabi Yunus alaihissalam. Yang disebut dengan asal daripada perkampungan Ninawa. Ninawa ni adalah perkampungan yang didiami oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi jumpa situ, dia berjalan sikit. Masa itulah ada, kalau pergi dengan mutawih, dia ceritalah di sinilah Nabi berjalan dengan di anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdul Rahman bin Auf yang kakinya merecik jalan dengan berdarah. Di sinilah hak Nabi sedih, Nabi duka cita. Di sinilah sampai kepada satu tahap Nabi berjalan, Nabi berjumpa dengan kebun, Nabi diberi makan, Nabi diberi layan, Nabi diberi keistimewaan. Hasil daripada keberkatan Nabi, Islam keturunan daripada Allah Nabi di kalangan penduduk di bumi Ninawa tadi yang menjaga kebun hak milik musyrikin tadi, beriman kerana dia suka pada Nabi SAW. Suka apa tuan-tuan? Apa dia suka pada Nabi? Waktu Nabi nak makan buah tu tuan-tuan, Nabi petik, Nabi buka tuan-tuan, Nabi ambil buah, sebelum Nabi baca, Nabi makan, Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda tersebut kata, wahai lelaki, aku rasa perkataan tu, nama tu aku tak pernah dengar. Dan bila mana aku dengar, aku rasa tenang dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah dia tu, ya wahai lelaki tersebut? Maka Nabi bagi tahu kepada lelaki tersebut, untuk pengetahuan kamu, dialah Tuhan untuk aku, Tuhan aku dan Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Nah, manakah pendek cerita, lelaki tersebut kata, wahai lelaki, wahai si fulan, wahai saudaraku, kau ajarlah aku supaya kenal dia. Maka Islamlah ahdas ni dengan sebab dia tengok akhlak Nabi SAW. Masa Nabi makan tu, Nabi baca Bismillah. Tuan-tuan, sampai tahap tu orang yang mana melihat kemuliaan Nabi SAW, mendengar Bismillah pun orang boleh jadi Islam. Apatah kita lagi hari ni, dengan sebab amalan kita lagilah orang boleh masuk Islam. Dengan Bismillah ya tuan. Tapi kena ingat, dengan Bismillah yang dibaca oleh Nabi itu memberi ketenangan kepada ahdas pada ketika itu. Kalaulah kita hari ni dengan Bismillah kita boleh menenangkan orang, insya-Allah orang tu boleh terima Islam dalam keadaan baik. Tapi kadang-kadang dengan Bismillah kita, orang benci pada kita pun ada. Ini berbeza kerana dia panggil apa dia? Kejujuran Nabi. Hak tu Nabi pesan kepada lelaki tersebut, kamu teruskan, kamu jangan fikir di atas tindakan buruk terhadap kamu. Hak tu Nabi sebut dalam satu hadis, al-yadul ulia, yang di atas itu khairum minal yadus sufla, yang lebih baik berbanding di bawah. Bermaksud orang yang buat kebaikan itu lebih baik daripada orang memberi ataupun menerima kebaikan. Orang buat baik itu lebih baik. Bermaksud orang kita buat baik pada orang itu lebih baik berbanding dengan balasan orang terhadap kita. Waktu ada beberapa perkara yang Nabi pesan, lupakan kamu, jangan ingatkan kamu. Pertama, lupakan kamu kebaikan ataupun lupakan kamu kebaikan kamu pada orang. Jangan kamu ingat. Kita buat baik pada orang, kata Nabi, jangan ingat kebaikan kita. Bila mana kamu ingat, menyebabkan kamu akan nak mengukit balik kebaikan kamu. Betul tak? Kita buat baik pada orang, time dia susah kita tolong dia. Tiba-tiba dia senang, kita nak minta tolong dia tak tolong kita. Apa kita kata? Allah SAW sebut, lupakan segala apa yang di antara keburukan yang kamu orang lain buat kepada kamu. Kamu jangan ingat waktu buruk orang buat pada kita, kita jangan ingat. Kita ni tetap keburukan orang buat pada kita, kita ingat. 7 keturunan tuan-tuan. Bayangkan, sampai anak cucu dia boleh ingat. Hak ni Nabi tidak benarkan. Kalaulah sekiranya Nabi kata ingatlah keburukan orang buat pada kamu, nescaya penduduk Madinah tidak maaf kepada Khalid ibn Al-Walid. Setuju tak tuan-tuan?
Mana boleh maaf tuan-tuan, Khalid ibn al-Walid tu berapa ratus orang dia telah menjandakan wanita. Sebab dia pancung habis dia bunuh dalam peperangan. Ramai wanita Madinah jadi janda dengan sebab Khalid ibn al-Walid yang syahid di medan perang, dia bunuh. Berapa ratus orang di kalangan anak-anak jadi yatim tuan-tuan. Tu Khalid ibn al-Walid, dia punya dahsyatnya dia di zaman sebelum Islam. Habis dia pergi pancung tentera Islam tuan-tuan. Tapi bila mana Khalid ibn al-Walid masuk Islam, dia datang di bumi Madinah, dia berjalan dan kadang menundukkan kepala ke bumi. Kenapa tuan-tuan? Dia menganggap penduduk Madinah tak boleh maafkan kesilapan dia telah menjandakan wanita-wanita, telah meramai meyatimkan anak-anak. Rupanya tanggapan Khalid ibn al-Walid itu adalah tersasar, tak betul. Maka Nabi dan para sahabat kata, wahai Khalid ibn al-Walid, kamu jangan bimbang apabila kalimah la ilaha illallah yang ada pada diri kamu, semua ibu yang janda, wanita janda, anak-anak yatim memaafkan kamu seperti mana bayi baru dilahirkan. Hak tu jadi dia terima semangat, motivasi balik tuan-tuan. Dilantik panglima perang, dia lawan musuh, dia bunuh habis tuan-tuan. Kerana kalau kita kata dia nak qada balik apa kesilapan dia buat dulu. Nampak tuan-tuan? Hak tu Nabi kata, lupakan kesilapan kamu yang telah orang buat pada kamu. Tapi kita hari ni tak boleh terima. Aku maafkan, tapi aku tak boleh nak lupa. Hak tu jadi masalah. Maafkan bagus, tapi hak tak bagusnya tak boleh lupa kesilapan orang buat pada kita. Yang tu tak boleh. Secara tak langsung kalau kita maaf, tapi kalau tak boleh terlupa, tak boleh lupa, bermaksud seolah dendam kita ada lagi. Kita jangan sama cerita Nabi dengan dengan yang berlaku Saidina Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy. Betul Nabi kata, Wahsy aku maafkan kamu, tapi aku tak boleh tengok muka kamu. Kenapa Nabi tak boleh tengok muka Wahsy? Kerana dia teringat kepada Saidina Hamzah. Pasal dia melihat, membayangkan Wahsy ni mencincang Saidina Hamzah tu dalam keadaan sehancur-hancur lebunya. Waktu telah Nabi rasa hatinya cukup-cukup ganap dengan Wahsy. Walaupun kamu Islam, tapi kamu jangan duk mainlah depan aku, kata ya Rasulullah kepada Wahsy. Aku tak boleh. Bukan tak boleh tengok muka kamu, aku teringat kepada Saidina Hamzah. Maka orang jadi cerita ni lah, orang kata maaf boleh tapi lupa tak boleh. Tak betul tuan-tuan. Nabi maaf ke Wahsy setelah Wahsy bertaubat masuk Islam. Tapi Nabi tak boleh tengok kapan Nabi rasa rindu dan sedih melihat kisah yang berlaku pada Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy tadi. Seolah Nabi tak sampai hati, tak sanggup nak tengok, tak? Tapi kita jangan jadikan itu sandaran untuk kita tidak boleh lupakan kesilapan orang. Jangan jadikan sandaran macam tu, tak betul. Bahkan diajar oleh Islam, apabila orang datang minta maaf, maka kita maafkan dia, maka kita zero-kan dia. Kita kata ini kosong-kosong. Apa makna dia? Tak ada benda lah tu. Maknanya tak ada apa benda tu. Maksud di dalam hati, baik luar dan baik dalam, tak ada lah. Hak tu sebaik-baik beri kemaafan. Tapi kalau kita hanya mulut maaf tapi masih ada dendam kesumat, maafan itu tidak sampai kepada darjat kemaafan yang sebenar-benar. Hak tu tuan-tuan tengok, ghafur dengan afu berbeza tuan-tuan. Afu dengan ghafur berbeza. Hak kita biasa baca doa, ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Itu doa umum kita baca. Tapi tuan-tuan tengok ada satu doa lagi duduk dia lebih tinggi berbanding pada ghafur, namanya afu. Pak kita doa pada bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim. Hak tu lebih tinggi kedudukan berbanding ghafur. Ghafur tu memang ampun, tapi kesan dia tu ada lagi nama dia. Tapi kalau afu tu teguh padam terus. Faham maksud dia? Ada tulisan dia ambil liquid kita padam, tapi still nampak kesan padam. Tapi ada lagi yang mana tulisan tak liquid kita padam guna eraser ataupun padam terus, tak nampak terus. Kesan daripada kesilapan tak nampak. Hak tu namanya afu. Maknanya afu tu tuan-tuan lebih tinggi berbanding ghafur. Faham maksud dia? Jadi dalam diri kita ni ada sifat macam mana tuan-tuan? Kalau ada sifat hilang terus kepada manusia ataupun maaf, tu sebaik-baik kemaafan.
Tapi kalau mulut je maaf, tapi tak boleh nak buang semua masalah dalam diri, lambat laun kesilapan berlaku sekali lagi, kita akan ulang balik. Hak tu kita kata mengulangi sekali kedua kesilapan. Macam juga taubat. Taubat, lepas bertaubat jangan mengulangi balik. Jangan bercita-cita tak nak mengulangi balik, tu baru taubat. Bercita-cita, berazam, bercita-cita tak nak ulangi balik, menyesal dia panggil. Tu semua berkaitan dengan taubat nasuha kan. Tinggal, menyesal tak nak buat, berazam bercita-cita tak nak buat, dan akan berlaku dia suatu hari nanti pun tak nak buat sekali lagi. Bermaksud tak nak mengulangi kali kedua, tu taubat nasuha. Tapi kalau kita kata tinggal sahaja, tak ada cita-cita, makna tinggal lah. Tapi bila mana bertemu dengan geng dia pula, dia buat pula. Tu tak ada keazaman dalam diri dia, bercita-cita nak tinggal, maka tak tama ke taubat nasuha. Hak benar-benar diterima adalah sebenar-benar taubat, taubatan nasuha. Nampak? Allah Ta'ala dia ada beberapa kedudukan keampunan. Hak mana keampunan yang Ustaz sebut tadi? Keampunan afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hak ni doa boleh dikatakan kita akan baca pada bulan Ramadan. Anytime kita baca. Kenapa tuan-tuan? Pasal kita tahu bulan Ramadan tu bulan keampunan. Kalau boleh sepanjang 11 bulan tu biar dosa kita diampunkan oleh Allah, bahkan tidak nampak kesan daripada dosa. Itu cara dia. Jadi berlaku dalam kisah ni, macam mana sekiranya seseorang itu tidak memaafkan secara ikhlas. Kita kata ikhlas ni dia mari daripada dalam tuan-tuan. Dia bukan daripada mulut. Mulut lafaz. Hak tu tuan-tuan kena beza lafaz dengan hati. Hati tak sama dengan lafaz. Solat dia ada lafaz, ada hati, ada akwal, ada al-fa'al, ada qalbi. Nah, niat tu hati, lafaz pada mulut. Sekiranya kalau lafaz itu sahaja, nescaya kita melihat lafaz itu semuanya indah. Hak tu kalau kita bertemu dengan sesuatu pada waktu darurah dia panggil. Darurah dalam ilmu tauhid, bila mana waktu pisau duduk di leher, itu waktu darurah. Kalau setakat ugut, duduk dalam WhatsApp ugut saja scam, itu bukan darurah. Okey, kau mengaku Allah Ta'ala, kau mengaku Allah ni bukan pencipta alam, baru dalam WhatsApp, tu bukan darurah. Hak tu bukan terancam nyawa lagi. Tapi hak terancam nyawa ni bila mana pisau duduk di leher, nak bunuh ni, mengutamakan maqasidus syariah, jaga nyawa, jaga harta dah. Pada masa tu lafaz sahaja boleh berbicara dengan tidak sama dengan hati. Mulut kata tak beriman, hati tak boleh. Kenapa tuan-tuan nak jaga nyawa supaya tidak dibunuh? Bermaksud pada masa itu pun dibenarkan lafaz tadi berbicara tanpa sama dengan hati. Tapi kalau soal ikhlas ni tuan-tuan, dia tak boleh macam tu. Dia mesti hatinya perbetul, maka dia jadi baik segala anggota dia. Tapi kalau waktu darurah, dimaafkan. Darurah ni maksudnya waktu kesempitan. Waktu sempit ni bermaksud waktu yang mana kita tidak ada jalan cara lain. Dalam hadis Nabi sebut ad-daru juzalu. Mudarat ni kena hilangkan dengan cara dia macam mana. Kalau kamu tak mengaku, aku bunuh. Hilangkan dengan cara mengaku, tapi etikot hati tak berubah. Hak tu kita dengar tak? Usul fiqh ni tuan-tuan salah satu ilmu hak kita kena belajar kerana nak faham fiqh. Kalau tak mengaji usul fiqh, mengaji fiqh pun masalah juga, dia kena mengaji usul fiqh. Maka bertemu dengan usul fiqh ni kaedah yang disebut ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Mengambil kadar mudarat kecil itu lebih utama berbanding mudarat besar. Kedua-duanya mudarat, tapi apabila bertembungan maka menolak mudarat besar itu menjadi wajib, mengambil mudarat kecil itu menjadi satu pilihan. Nak tak nak memang kena ambil tuan-tuan. Nak ambil kerana apa dia tuan-tuan? Nak hilang mudarat besar. Kalau tuan-tuan tengok Ustaz nak buat contoh mudah lah. Ada orang duduk baca hadis ni dalam bab ambil vaksin. Vaksin dulu semua kata mudarat. Hak tu kata ambil ni 2 tahun akan datang meninggal. Dengan izin Allah mati orang tu hari ni, dia kata wayak dah. Wayak dah, dia kata aku pernah cakap 2 tahun lepas, kau ambil juga tengok kau dah meninggal.
Apa tuan-tuan? Nah, kalaulah nak jadikan sandaran ia tu sebagai halangan untuk kita berubah tuan-tuan, maka menjadi masalah pada zaman tu. Hak ambil vaksin pula, dia baca hadis Nabi, tadawaw wala tatadawaw biharamin. Berubatlah kamu, jangan berubat cara haram. Maka ulama dunia bermesyuarat, maka harus mengambil vaksin boleh. Maka ambillah kita orang Islam. Tapi tiba-tiba ada suara-suara yang mana mengatakan mengambil benda yang haram maka hukumnya haram. Nah, memang betul al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Tapi kita mengambil atas dasar sudah disepakati oleh para ulama benda tu harus boleh. Tapi dengan izin Allah, tiba-tiba dikesan meninggal dia dengan sebab vaksin. Adakah kita boleh jadikan sandaran utama dia tadi betul, sedangkan kita menolak pandangan jumhur di kalangan ulama kata boleh? Jawapannya istilah fiqh sebut ad-daru yuzalu, mudarat kena hilang dulu. Dengan sebab macam mana? Kena ambil juga pasal nak hilangkan penyakit, maka pakat suntik vaksin. Lalas sekali ambil dia punya suntikan terakhir, nak tambahkan dia punya dos dia tu, pakat ambil. Ada sebilangannya kata ini mudarat, kena membawa kepada kematian. Dengan izin Allah, ada di kalangan orang yang tidak mati dengan sebab ambil. Tapi dengan sebab di kalangan mereka disyaki, dia suspek dengan sebab ambil, meninggal. Itu dia panggil sebab musabab. Sebab musabab ni tuan-tuan dia panggil ad-dunya darul asbab. Dunia mesti bersebab. Adakah dengan sebab ada seorang jemaah tu mari masjid, jatuh tangga, meninggal, kita nak jadikan sandaran jangan mari masjid? Jawapan dia tidak. Tiba-tiba ada hamba Allah lintas jalan nak cross daripada Tiona nak mari seksyen 20 ni tuan-tuan. Dia yutung bawah-bawah tu. Tiba-tiba yutung mari Grab, langgar dia meninggal. Adakah orang di kawasan Tiona Kilang tak nak jadikan sandaran jangan mari semayang surau sini, nanti mati, ramai dah orang mati situ? Adakah macam tu? Jawapannya tak boleh jadi sandaran. Walaupun ada orang yang terkena, itu bukan sandaran, itu bukan hujah. Nah, itu bukan hujah. Sama juga kita nak faham dalam usul fiqh. Itu jangan jadikan hujah sebagai kita nak menghalang seorang itu daripada berubah. Sama juga, benda haram tak boleh jadikan sandaran benda tu boleh jadi halal dengan sebab ada orang berubat dengan dia jadi sembuh penyakit. Kalau tuan-tuan ingat di belah Kelantan dulu, ada satu saluran paip daripada tanah kubur orang buat. Air tu dia tapis, dia masuk dalam botol mineral, dia bagi minum, lalu boleh mengubat penyakit kulit. Rupa-rupanya tuan-tuan, setelah sekian lama tuan tanah tu memang mendapat keuntungan besar di kawasan Senok Bacok. Dia ambil air tu, tuan-tuan tahu dah air apa? Air daripada dalam kubur, tanah kubur dia sedut, masuk, jual tuan-tuan, jual boleh minum. Macam mana orang sanggup beli tuan-tuan? Semua penyakit kulit semua sembuh pada zaman tu. Tapi tuan dia sempat jugalah katanya boleh beli tanah di Mekah siap tuan-tuan dengan jual benda tu. Adakah kita nak jadikan air sandaran dia boleh, sedangkan haram di sudut hukum fiqh? Haram tuan-tuan, mana boleh? Sebab air kotor. Kotor secara jelas, haram secara jelas. Tapi ada orang minum sembuh penyakit. Takkan nak jadi sandaran orang minum tu sembuh penyakit tapi asalnya haram. Apa maksud dia? Hak tu kita kena faham dalam usul fiqh. Usul fiqh tu datang untuk nak supaya manusia tidak keliru dengan sesuatu perkara yang berlaku, untuk menghukum dengan hukum yang sebenarnya. Boleh tuan-tuan? Wallahu a'lam. Bagi laluan azan kita sambung azan isyak, kita buat penutup insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Nah, kalau tu. Baik, para jemaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kata Nabi dalam hadis lain apa yang disebut ialah yang menyambungkan bagi kami, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menghubungkan silaturahim akan disambung olehnya, dan yang diputuskan silaturahim akan diputuskan oleh Allah. Yang bermaksud Nabi kata pada hari kiamat ada beberapa di kalangan manusia diberi kefasihan di dalam berbicara di hadapan Allah. Fasih lidah. Lidah kita ni, para hadirin sekalian, akan dibicara dan fasih di hadapan kita, lisan kita berbicara. Tapi ada lidah dan kefasihan yang akan di hari kiamat ni tidak fasih di sisi ataupun tidak diberi oleh Allah. Salah satunya ialah orang yang mana tidak menghubungkan silaturahim, kata Nabi. Orang yang mana yang disebut apa dia? Laha lisanun talqun zalqun yaumil qiyamah, kata Nabi SAW. Hak ni di antara yang disebut oleh Nabi akan diputuskan olehnya bagi silaturahim. Yang fasih pada hari kiamat akan menjadi tidak fasih. Yang menyambung silaturahim, kata Nabi, lidahnya menjadi fasih berbicara. Apa maksud dia, para hadirin sekalian? Yang menghubungkan silaturahim itu mendapat pertolongan daripada Allah pada hari kiamat. Yang tidak menghubungkan silaturahim itu dijauhkan pertolongan Allah. Dua benda kita kena faham. Pertolongan, tidak diberi pertolongan. Apabila tidak diberi pertolongan, alamatnya orang ini berada dalam seburuk-buruk keadaan. Nah, diberi pertolongan sebaik-baik keadaan. Baik-baik keadaan bermaksud sebaik-baik pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Nabi sebut? Sebab wajib seorang itu menghubung silaturahim, kata Nabi. Pertama apa dia, para hadirin sekalian? Menunjukkan rasa ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi, orang yang mana menghubung silaturahim ni, kalau kamu nak tengok orang ni taat tak taat pada Allah, mu tengok dia dengan keluarga dia dulu. Kalau dia dengan keluarga dia ada masalah, dengan Allah ni banyakkan ada masalah. Kebiasaan. Kalau orang tu dengan keluarga dia baik, dia dengan Allah insya-Allah baik. Kalau dengan Allah baik, insya-Allah dengan keluarganya lagi baik. Kita tengok biasalah. Orang-orang alim ulama dengan keluarganya, dia cukup-cukup ikramkan keluarga dia. Sahabat dia raikan. Dengan Allah tengok macam mana dia punya hubungan. Senang cerita, tengok jemaah kita cukup. Orang kalau 5 waktu dengan masjid, dengan Allah lah tu dia panggil. 5 waktu dengan masjid maknanya berjemaah. Kebiasaan orang ni dengan manusia dia okey. Tapi ada juga tuan-tuan 5 waktu berjemaah tapi tak tegur orang. Hak ni tak okey dia panggil. Tapi hak ni jangan contoh dia lah. Jemaah bagus tapi hak tak bagus dengan manusia tu kurang. Hak tu tak sampai lagi dia punya tahap dia sebenar. Tapi kebiasaan dengan jemaah okey, 5 waktu okey dengan Allah, dengan jemaah dia jadi okey. Dah.
Ini biasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua wajib kita pada diberi oleh Allah panjang umur, murah rezeki. Ni tuan-tuan nak masuk bulan Syakban ni dah berapa dah hari ni? Berapa Syakban dah ni? Hari dia 11. 2-3 hari lagi ni 10 Syakban. Maka adalah satu amalan biasa kita buat, minta doa panjang umur, murah rezeki dah. Nak tengok pada masa tu ramainya orang nak panjang umur, murah rezeki. Pasal ramai orang datang mula baca Yasin. Doa minta panjang umur, murah rezeki. Lepas tu dia balik, mungkin panjang umur lah tu balik, tak ada apa dah. Nak. Jadi kita pegang yang minta datang panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman tadi. Masa tu pegang dia, macam mana nak bagi tahu pada dia, malam esok, mana lusa, mana tulak, mana malam ke seterusnya. Surah ni sentiasa beroperasi untuk kita semua datang berjemaah. Gunalah kesempatan di situ. Barulah kita dapat keistimewaan, baru kita dapat kelebihan. Guna situ. Kalau imam sendiri guna kesempatan. Tuan-tuan sekalian yang hadir pada malam ni, minta malam esok datang, malam lusa datang, malam tulak datang, sampai Ramadan datang. Lepas Ramadan jemput lagi datang, sampai mati. Sampai mati, insya-Allah dia tak datang, orang tolong bawa dia datang duduk di depan. Hebat tuan-tuan. Walaupun tak pernah datang, orang tolong bawa dia datang, letak di depan tuan-tuan masa dia hidup. Tak pernah sekali pun jadi imam tuan-tuan. Tiba dia mati, orang letak dia jadi depan. Imam duduk belakang dia duduk depan imam. Main tuan-tuan. Ada setengah tempat tuan-tuan. Van jenazah dia tuan-tuan, Toyota Velfire tuan-tuan. Allah hebat. Kalau ustaz tengok, hebat masjid ni. Kita tak pernah naik kereta tersebut, orang mati dia muat tuan-tuan. Dah lah Toyota Velfire tuan-tuan. Tempat pengusul stainless steel tuan-tuan, berkilat tu. Orang tolong angkat lagi, orang tolong letak depan. Allah. Kalau kita fikir balik kau, sebelum orang angkat kita, orang letak depan kita, cubalah kita angkat diri kita sendiri, letak di sini tuan-tuan. Barulah kita tak malu segan waktu suatu hari nanti. Tidak malu tuan-tuan, Allah malunya. Duduk depan kawasan Surau An-Nur, tapi haram tak pernah pijak Surau An-Nur. Malu tuan-tuan. Jadi nak mengelakkan daripada malu suatu hari nanti, waktu nak mati tuan-tuan, maka datanglah waktu hidup. Gunalah kesempatan. Waktu Nabi sebut murah rezeki, panjang umur, diberi oleh Allah. Yang ketiga kata Nabi, diberi ganjaran syurga. Hak ni orang nak. Orang nak ni tuan-tuan, silaturahim ni orang yang mana dijanjikan syurga. Lawan dia Nabi sebut dalam satu hadis, la yadkhulul jannata qati'ur rahimi. Tak masuk syurga di kalangan orang yang hidup atas dunia, sifat dia bergaduh, memutuskan hubungan silaturahim. Dia bergaduh adik-beradik ni tuan-tuan, bergaduh macam air dicicah takkan putus. Itu pepatah mengatakan adalah benar berlaku. Tapi hak tak betulnya tuan-tuan, bergaduh tak pergi dan tak bertegur siapa, hak tu tak betul. Tuan-tuan nak bergaduh adik-beradik, silakan tu bergaduh, bertegurnya, bergaduhnya macam-macam lah tuan-tuan. Tapi jangan sampai kita tidak bertegur siapa. Ada benda hak kita tak setuju, bangkang. Ada benda hak kita tak setuju, kita tidak terima. Tapi jangan sampai tidak bertegur. Hak ni adik-beradik ni tuan-tuan. Tapi yang jadi masalahnya, dengan adik-beradik bergaduh, dengan kerabat bergaduh, tapi dengan orang bukan keturunan nasab kita, kita tak bergaduh. Ada je buat begitu. Ada orangnya, dia dengan orang lain tak apa, dengan adik-beradik tak boleh. Hak ni silap besar ni. Sepatutnya first dengan kaum kerabat, yang kedua dengan orang bukan kaum kerabat kita. Kedua-duanya dilarang untuk kita bergaduh dan tidak bertegur. Hak paling utama dengan adik-beradik itu kata Nabi. Yang terakhir apa kata Nabi SAW? Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tu Nabi sebut dalam satu hadis tu kan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah kata Nabi, tahadu tahabu. Kamu beri kasih sayang pada orang, kamu dibalas dengan cinta juga pada orang. Kamu beri dulu apa kamu ada. Kalau ada kasih, beri kasih sayang kita pada orang, maka kita dibalas dengan kasih sayang. Hari ni kalau kita ada duit, bagi duit, maka kita dibalas dengan sayangnya orang pada kita. Tahadu tahabu kata Nabi, kamu beri apa yang kamu ada dalam bentuk hadiah,
kamu dibalas dengan kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kemuncak keimanan seorang tu apabila dia suka memberi, maka dia tidak mengharapkan balasan di kalangan orang, tapi kata Nabi, Allah Ta'ala beri dan campur perasaan sayang pada orang yang mana menerima pemberian dan beri kasih sayang pada dia. Tengok contoh, orang pergi umrah haji, buah tasbih bukan mahal pun tuan-tuan. Tasbih tu pengusi murah je tuan-tuan. Kat masjid India, tak payah masjid India tuan-tuan, dekat kios masjid sepoh-sepoh jual. Tapi ada orang bagi seutah tasbih, bukan kayu kokar pun tuan-tuan, plastik biasa tu je. Tapi dengan sebab beli di Mekah tu, tak balik bagi. Sampai hari ni Tuan Haji tu duduk zikir dekat 20 tahun dia kata orang bagi pada dia. Kebetulan dia jaga tak putus benar dia tu kan. Tanya dia, Ji beli kat mana ni? Tak beli, ada hamba Allah jemaah kita bagi gi masa pergi haji dulu. Kebetulan masa dia pergi haji tu, dia di antara jemaah mula-mula pergi haji kawasan masjid tu. Simpan dia sayang buah tasbih tuan-tuan. Kalau tengok nilai buah tasbih tu tak sampai pun tuan-tuan RM20 pun. Nah, tapi nak ceritanya dia jaga bukan nilai RM20, tapi dia jaga sebab pemberian orang tu. Hak tu kalau kita tengok, biasanya ustaz mengajar ni, sekolah-sekolah ni tuan-tuan dapatlah pad, pembaris, buku nota. Nah, hak anak murid bagi. Hak benar tu kedai RM2 jual sepoh-sepoh tuan-tuan. Tapi bila mana dia bagi, kita simpan pengusi sampai lah tak guna. Kita framekan dia, letak dalam almari tuan-tuan. Sampai masa kita tengok balik tuan-tuan. Bukan kerana nilai, bukan kerana nilai barang, tetapi hargai pemberian. Sayang tuan-tuan dah. Kalau nilai barang kita boleh beli tak sampai RM5 pun tuan-tuan. Dah, tapi pemberian dia tu kita hargai. Hak tu Nabi sebut tahadu tahabu, kamu beri kamu diberi kasih sayang. Beri dulu pada orang, bantu dulu orang, hubungkan silaturahim, maka kamu akan dibalas kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Cukup sekadar tu pada malam ni, insya-Allah kita jumpa pada masa akan datang. Ramadan lah akan datang Ramadan lah insya-Allah. Doalah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita. Terakhir pesan ustaz, pertama, ibu lah kot, ibu dululah. Biasa untuk ayah ibu dulu. Pertama ibu yang ada anak perempuan, cek pertama puasa anak perempuan. Berbaki lebih kurang 16 hari lagi kita. 16 ke 17 hari lagi. Maka Ramadan lah tuan-tuan. Jadi puasa ni tuan-tuan, dia tak boleh kita nak ambil mudah, yakni bermaksud puasa yang telah kita tinggal. Fidyah ni tuan-tuan, ada orang ambil jalan shortcut, fidyah terus. Sikit-sikit fidyah, sikit-sikit fidyah. Fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin, itu dalam Quran sebut. Tapi tuan-tuan, sebelum berlaku fidyah, qada tuan-tuan dulu, qada dulu puasa. Berapa ni bilangan? 3 hari. 3 hari lah qada. Qada pula puasa ni tuan-tuan, dia tidak ada limit, tak ada hari, tak ada waktu, tak ada bulan, boleh qada bila-bila pun. Cuma pada hari-hari haram tak boleh lah, raya hari apa dah. Selebihnya qada. Tapi kadang-kadang mak ayah ni dia ambil jalan shortcut. Lo berapa hari lo tinggal puasa tahun lepas? 3 hari mu. Sedangkan baru duduk dalam bulan ni. Jauh lagi Ramadan ni kalau orang nak qada sepat lagi lah. Tapi mari jumpa tu imam, mari jumpa apa dia juru bayar zakat tadi. Amil nak bayar fidyah. Nak fidyah kita pula kita translate dengan duit sini, tak dengan beras, dengan harga duit dah. Jadi pakat kolek duit. Sebenarnya bukan itu cara ajaran sebenar. Qada dulu. Berapa hari tuan tinggal? 3, suruh anak qada dulu. Qada. Maknanya pahala qada dengan bayar fidyah berbeza tau. Bab qada itu dengan puasa. Puasa faham tak? Puasa tu sebenar sebaik-baik puasa Ramadan. Sebaik-baik lepas Ramadan puasa yang Nabi puasa. Puasa apa dia tuan-tuan? Puasa Yaum Ashura, ayam apa dia hari Arafah dah. Lepas tu puasa-puasa sunat. Jadi kalau kita tengok, termasuk reki puasa yang baik adalah puasa qada. Puasa qada tu puasa baik tuan-tuan. Faham maksud dia?
Jadi kenapa kita tak nak puasa terus nak bayar fidyah? Malas. Malas tu hukum tidak mengambil kira tentang malas. Kecuali memang disyaratkan kata boleh. Dia tak boleh puasa, dah dapat nasihat doktor tak boleh puasa, memang dia tak boleh. Kalau puasa dia mati. Bolehlah buat kaedah lain, pembayaran fidyah dan sebagainya. Tapi kalau dia boleh puasa, dia mampu lagi puasa, adakah buat? Belum buat lagi, tapi rasa tak mampu. Tak boleh. Hukum dia tidak ada rasa, kena buat dulu. Faham maksud dia? Macam kita nak kahwin dulu. Takut nak kahwin lah. Mak ayah kita kata kahwin dulu, lepas kahwin okeylah kamu ni. Ya kau mak ayah, ya rezeki ni kerja tak ada lagi ni, tak apa kahwin dulu. Lepas kahwin marilah rezeki. Tengok-tengok kahwin, alhamdulillah, duduk 7 8 bulan 9 bulan boleh anak, rezeki lah tu. Betul tak mak? Maknanya datang rezeki lepas kahwin. Nah, kalau kita berpegang nak kahwin tunggu kaya, nak kahwin tunggu harta banyak, tak kahwin lah kita tuan-tuan. Buat dulu bukan rasa, buat dulu pelaksanaan. Allah Ta'ala tidak ditanya tentang berjaya ataupun tidak kamu, tetapi ditanya buat ataupun belum kamu. Berjaya bukan soalnya. Dan soal berjaya itu bukan urusan kita. Urusan kita buat sahaja. Kalau begitu tuan-tuan, di zaman Nabi sahabat tak turun perang, tuan-tuan kalau tahu memang kofong kalah, jumlah sahabatnya tak ramai. Tengok peperangan Badar dah lah sikit, bulan puasa dah. Pada sahabat kata ini memang mati katak ni. Tapi kenapa pergi juga tuan-tuan? Buat dulu arahan dulu. Bukan fikir masalah kalah menang. Buat dulu. Apabila buat maka pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sampai. Begitu juga dalam ibadah-ibadah kita. Jangan ambil kesimpulan yang terakhir. Yang kedua, prepare lah kita dengan amalan-amalan ilmu yang mana manfaat insya-Allah. Buka baliklah Quran, cari baliklah ilmu, insya-Allah masuk Ramadan kita semangat untuk ibadah dan kita pastikan Ramadan tahun ni insya-Allah kita buat yang terbaiklah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita ganjaran. Wallahu alam, cukup sekadar tu baik datang daripada Allah. Kurang kelemahan pada diri saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.